Sejauh manakah United Kingdom yang agung ini begitu terpesona dengan negara kepulauan di rantau timur? Sebanyak 7 menit rakaman yang sedang hangat di UK, kini mencatat sejarah dengan kadar tontonan tertinggi di DBC dan menjadi suatu fenomena. Pada mulanya, ia dipandang remeh sebagai sekadar satu film dokumentari biasa. Namun, apabila siaran bermula, keadaan berubah sepenuhnya. Para pengkritik dari UK yang terkenal dengan ketajaman lidah mereka tergamam, malah pegawai kerajaan terkejut dan mengakui apa yang telah hilang daripada kita ada pada Malaysia. Ini bukan sekadar mengenai Malaysia. Ini adalah catatan jiwa tentang bagaimana UK yang dibelenggu oleh rasa tidak menentu terhadap masa depan telah menemui cita-cita ideal sebagai sebuah negara dalam bayangan Malaysia. Apakah kandungan yang mengejutkan itu yang kini menarik perhatian seluruh dunia? Video 7 menit Malaysia yang dipuji di UK. Siaran khas BBC UK mengenai Malaysia mencatat rekod kadar tontonan tertinggi. Malaysia melangkaui batas pengaruh budaya sesebuah negara. Ia kini mewakili standar negara maju. Seorang wartawan wanita British, koresponden khas dari stesen penyiaran BBC UK, telah berkongsi kandungan laporannya tentang Malaysia, dan pengkritik budaya, pembuat dasar, serta tokoh dari pelbagai lapisan masyarakat dilaporkan menunjukkan minat yang mendalam terhadap topik ini. Apakah cerita di sebalik semua ini? Mari kita teliti. Sebelum itu, sekiranya Anda sudi menekan butang suka yang hanya mengambil masa 1 saat, ia akan menjadi dorongan besar kepada penghasilan video ini. Baiklah, mari kita mulakan ceritanya. Assalamualaikum, saya Laura Davis, koresponden bahagian antarabangsa BBC. Selepas menamatkan pengajian dari University Oxford dan berkhidmat di BBC selama 5 tahun, saya sentiasa hidup dengan semangat kebanggaan sebagai seorang warga British. Kita, British, adalah tanah kelahiran Shakespeare, tempat bermulanya revolusi industri, dan negara yang berbangga dengan tradisi demokrasi parlimen tertua di dunia. Saya percaya bahwa misi saya adalah untuk menyampaikan image UK yang gemilang sejarah dan budayanya ini ke seluruh dunia. Pada suatu hari saya sedang merancang rancangan liputan seterusnya di sebuah kafe berhampiran Piccadilly Circus di London. Saya kebetulan sedang membaca biografi Winston Churchill. Semasa membaca petikan tentang bagaimana semangat wajah beliau membawa UK kepada kemenangan dalam Perang Dunia, hati saya bergelora. Tiba-tiba, telinga saya menangkap bunyi yang aneh. Apa ini? Didorong rasa ingin tahu, saya berpaling dan melihat sekumpulan anak muda di meja sebelah sedang tekun belajar menggunakan kad perkataan yang ditulis dalam skrip Jawi. Saya benar-benar tidak percaya bahwa anak-anak muda yang akan memikul masa depan UK sedang mempelajari bahasa Malaysia, bukannya bahasa Eropah, dan bukannya bahasa Empayar Agung mereka. Sejujurnya, sehingga saat itu, saya tidak pernah menaruh minat yang mendalam terhadap Malaysia atau budaya timur. Saya yakin bahwa budaya British adalah yang terbaik di dunia. Bukankah bahasa kita, Inggris, adalah bahasa universal dunia, dan undang-undang serta sistem kita telah menjadi piawaian global? Saya tidak pernah membayangkan bahwa budaya negara lain boleh meresap sedalam ini ke dalam masyarakat British. Namun, pemandangan itu membuatkan saya berfikir panjang. Apa sebenarnya yang mendorong anak-anak muda ini ke arah bahasa Malaysia? Apakah yang lebih menarik daripada Shakespeare, The Beatles, atau Harry Potter kita? Soalan ini terus bermain di pikiran saya, dan akhirnya, saya mengambil keputusan untuk menghampiri mereka dan bertanya. Jawaban mereka sungguh mengejutkan saya. Budaya Malaysia sangat hebat. Ia adalah gabungan sempurna antara tradisi dan kemodenan, dan sentiasa menghasilkan sesuatu yang baharu. Saya rasa UK juga mempunyai banyak perkara untuk dipelajari. Sebaik sahaja saya mendengar kata-kata itu, pelbagai emosi bergolak di dada saya. Kebimbangan dan rasa marah bercampur menjadi satu. Bersama kebanggaan yang saya rasai sebagai pewaris Empire British, datang rasa risau tentang betapa cepatnya dunia berubah tanpa kita sedari. Pada masa yang sama, timbul rasa kecewa terhadap anak-anak muda yang mengabaikan budaya kita sendiri demi budaya negara lain. Selepas pengalaman mengejutkan di kafe itu, saya bergegas kembali ke pejabat BBC. Selepas itu saya mula menaruh minat terhadap Malaysia. Semasa saya berbincang mengenai Malaysia dengan rakan sekerja saya, Soren Stam, saya perasan James yang duduk di sebelah menunjukkan minat terhadap perbualan kami. James adalah seorang wartawan veteran yang telah berkhidmat di BBC selama lebih 20 tahun. Beliau terkenal sebagai pakar dalam budaya dan ekonomi Cina. Pengalaman beliau berkhidmat sebagai koresponden di Beijing semasa tempoh pembukaan ekonomi Cina
dari akhir 1980-an hingga awal 90-an adalah sangat menakjubkan. Bagi James, Asia sinonim dengan Cina. Beliau sangat mendalami budaya dan sejarah tradisional Cina. Raut wajah James beransur-ansur menjadi tegang apabila mendengar cerita saya. Bagi beliau, yang mempunyai pandangan Asia berpusatkan Cina, kebangkitan budaya Malaysia adalah realiti yang sukar diterima. Wajahnya menunjukkan bahwa beliau menganggap populariti budaya Malaysia hanya sebagai fenomena sementara, berdasarkan ilmu dan pengalaman yang dikumpulnya selama bertahun-tahun. Kemudian, dia berkata kepada saya, "Jadi, apa bezanya? Kita pernah mengalami kekhairahan terhadap Asia pada tahun 80 kotaan juga, ini akan berlalu tidak lama lagi. Jangan lupakan kekuatan sebenar budaya British." Saya terdiam dengan kata-kata James. Namun, saya menahan emosi dan menjawab dengan tenang, "James, pengaruh budaya Malaysia kini berada pada tahap yang berbeza berbanding dahulu. Ia tersebar lebih meluas dan mendalam di seluruh dunia. Selain itu, Malaysia menunjukkan kejayaan yang menakjubkan bukan sahaja dalam budaya, tetapi juga dalam teknologi dan ekonomi. Ini bukan sekadar tren, ini adalah perubahan dalam tatanan dunia." Soren Stam, rakan sekerja yang berada di sebelah, menyampuk, "Laura, betul James. Pandangan awak terlalu sempit. Dunia berubah dengan pantas. Kita perlu bersikap terbuka untuk mengakui kejayaan Malaysia dan belajar daripadanya. Jika kita hanya terperangkap dalam kegemilangan masa lalu, kita akan ketinggalan dalam perubahan dunia yang pantas ini." James terdiam seketika. Saya, yang mendapat sokongan Soren Stam, terus bercakap, "Kita mesti melihat dunia dengan hati yang terbuka. Kita perlu mencari titik-titik yang boleh dipelajari daripada kejayaan Malaysia dan seterusnya memajukan budaya kita sendiri, bukan?" Selepas perbualan ini, suasana di pejabat berubah. Rakan-rakan sekerja mula menunjukkan minat yang lebih mendalam terhadap Malaysia dan cara liputan kami juga mula berubah sedikit demi sedikit. Apa yang mengejutkan saya ialah apa yang saya lihat bukan sekadar kebetulan. Saya dapat menemui kesan budaya Malaysia di mana-mana sahaja di London. Semasa berjalan di Oxford Street, saya mula ternampak papan tanda yang ditulis dalam bahasa Malaysia. "Kedai makanan Malaysia, kafe pencuci mulut teh tarik." Ia seolah-olah saya sedang berjalan di jalanan Kuala Lumpur. Fakta yang lebih mengejutkan berlaku di universiti berprestij kami. Apabila saya mendengar berita bahwa kursus bahasa Malaysia dibuka di alma mater saya, University Oxford, saya terdiam. Untuk berfikir bahwa di Dewan Kuliah tempat bahasa Shakespeare dan Milton diajarkan, kini mereka mempelajari skrip Jawi dan Rumi. Saya mula merasai keagungan bahasa Malaysia secara semula jadi, di samping perasaan masih bahasa Malaysia. Namun, berita yang lebih mengejutkan menanti saya. Dilaporkan bahwa beberapa sekolah swasta di UK telah menerima bahasa Malaysia sebagai bahasa asing kedua. Untuk memilih bahasa Malaysia mengatasi bahasa Perancis atau Jerman, ini adalah perubahan yang benar-benar revolusioner. Fakta bahwa golongan elit yang akan memimpin masa depan UK sedang mempelajari bahasa Malaysia menimbulkan rasa cemas yang aneh dalam diri saya. Dan perubahan ini tidak terhad kepada bidang pendidikan. Syarikat-syarikat UK juga berubah dengan pantas. Apabila saya mendengar berita bahwa beberapa syarikat mula mengamalkan budaya perhimpunan selepas kerja ala Malaysia, Asia, saya tidak dapat menahan ketawa. Saya membayangkan orang British yang mementingkan protokol berseronok menyanyi karaoke sambil minum air tebu atau minuman tempatan dengan gembira. Apa yang lebih mengejutkan ialah syarikat-syarikat ini berusaha memahami sentimen Malaysia seperti budi bahasa dan muhibbah, semangat harmoni. Saya benar-benar tidak percaya bahwa konsep Timur sebegitu meresap ke dalam budaya korporat British. Menyaksikan semua perubahan ini, saya diselubungi emosi yang bercampur baur. Di satu pihak saya teruja dengan hakikat bahwa dunia berubah dengan pantas. Tetapi di pihak lain, saya bimbang bahwa nilai dan budaya tradisional kita mungkin terhakis. Walau bagaimanapun, saya berusaha untuk melihat perubahan ini secara objektif. Saya perlu memahami secara mendalam sama ada ini hanya tren sementara atau petanda perubahan yang lebih besar. Dan dalam proses itu, saya merasakan keperluan untuk menilai semula kekuatan dan kelemahan budaya British kita. Terkejut dengan pengaruh budaya Malaysia yang saya saksikan di jalanan London, saya memutuskan untuk mengkaji lebih mendalam tentang bahasa Malaysia yang menjadi tumpuan di sebalik semua ini. Fakta yang saya temui membuatkan saya lebih terkejut. Pertama sekali, apabila saya mendengar penilaian ahli bahasa global terhadap bahasa Malaysia, saya terpegun. Profesor Claude Hampton, seorang ahli bahasa terkemuka dari Amerika,
memuji bahasa Malaysia sebagai salah satu bahasa yang paling halus dan ekspresif dalam sejarah manusia. Pada mulanya saya fikir ini adalah keterlaluan, kerana saya tahu betapa cekap dan indahnya abjad kita. Tetapi, apabila saya mengetahui kedalaman bahasa Malaysia, yang menggunakan skrip Rumi, Jawi, dan pelbagai dialek yang berbeza, saya beransur-ansur bersetuju dengan kata-katanya. Kekayaan kata ganti nama yang mencerminkan nada atau perasaan halus dan sistem bahasa hormat yang menghormati orang lain. Sungguh menakjubkan bagaimana pendekatan yang filosofis dan halus ini telah diperhalusi selama berabad-abad. Sedangkan pada masa itu UK mungkin masih dalam kekacauan zaman pertengahan. Nenek moyang Malaysia sungguh hebat, saya berbisik dalam hati sambil menyelami lebih mendalam bahasa Malaysia. Semasa berbuat demikian, saya mengetahui tentang pergerakan di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Terdapat usaha untuk menggunakan bahasa Malaysia dengan lebih meluas sebagai salah satu bahasa utama PBB. Pada mulanya, saya tidak percaya. Cuba untuk berdiri sebaris dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Sepanyol. Ini mengejutkan. Namun, hati saya segera menjadi bercampur baur. Di satu pihak, saya ragu-ragu sama ada bahasa Malaysia layak sedemikian. Tetapi di pihak lain, saya juga berfikir, mengapa tidak? Apa yang paling mengejutkan ialah perubahan dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford, OED. Kata-kata seperti nasi lemak dan silat sudah didaftarkan agak lama, tetapi baru-baru ini dilaporkan bahawa perkataan seperti muhibbah, semangat kerjasama, bosku, ungkapan popular, dan roti canai juga telah ditambah. Fakta bahawa begitu banyak perkataan Malaysia telah memasuki OED yang sentiasa saya banggakan, pada mulanya membuatkan saya tidak tenteram, seolah-olah kesucian bahasa kita dicemari. Reaksi James terhadap berita ini sangat ketara. Selepas berdiam diri seketika, dia berkata, banyak perkataan dari negara lain juga didaftarkan. Ada perkataan seperti pizza atau kos. Apa bezanya hanya kerana ia bahasa Malaysia? Saya merenung sebentar kata-kata James. Kata-katanya ada logiknya. Namun, ada sesuatu yang berbeza. Jika perkataan dari negara lain kebanyakannya adalah kata nama yang berkaitan dengan makanan, perkataan Malaysia meliputi bidang yang lebih pelbagai. Perkataan seperti budi bahasa, atau ketuanan, atau konsep sosio-budaya lain. Bukan sekadar kata nama, tetapi perkataan yang mengandungi semangat budaya dan fenomena sosial Malaysia. James, awak betul. Tetapi apa yang perlu kita perhatikan di sini ialah kelajuan dan skop. Sementara kata-kata asing lain mengalir masuk perlahan-lahan selama berdekad-dekad, perkataan Malaysia telah meningkat secara mendadak dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Lebih-lebih lagi, perkataan ini menyampaikan nuansa budaya Malaysia melebihi daripada sekadar merujuk kepada objek atau konsep. James menggelengkan kepala dan berkata, baiklah, saya akui, perkataan Malaysia sedang mengalir masuk dengan pantas. Tetapi, berapa lama awak fikir ini akan bertahan? 5 tahun? 10 tahun? Akhirnya, ia akan pudar. Saya berfikir sebentar tentang kata-katanya. Saya faham pandangan skeptikal James, tetapi pada masa yang sama, saya mempunyai gerak hati bahawa ini bukan sekadar trend. James, saya faham kebimbangan awak. Tetapi ini nampaknya bukan sekadar trend. Budaya Malaysia sentiasa berkembang, dan pengaruhnya semakin besar. Selepas animasi, permainan, dan musik pop, kini makanan Malaysia dan gaya hidup juga menjadi tren global. Bukan. Ini bukan fenomena sementara. Ini adalah paksi baharu yang sedang dibentuk dalam budaya global. James masih kelihatan ragu-ragu, tetapi saya yakin. Peningkatan status global bahasa Malaysia adalah fenomena yang menunjukkan perubahan mendasar dalam lanskap budaya dunia dan bukan sekadar trend. Memikirkan semua ini, saya mula memikirkan semula kedudukan UK kita. Adakah kita juga perlu berubah? Atau patutkah kita mempertahankan tradisi kita? Soalan-soalan ini berlegar di fikiran saya. Namun, satu perkara yang pasti, kita tidak boleh menolak perubahan. Sambil memikirkan perkara ini, saya mula merenung tentang kelajuan pembangunan Malaysia. Hanya 60 tahun yang lalu, Malaysia baru sahaja memperoleh kemerdekaan atau melalui zaman sukar perpaduan. Namun, kini ia telah menjadi kuasa ekonomi dan budaya yang memimpin dunia. Ia mempunyai syarikat-syarikat terkemuka serantau seperti Petronas dan Proton, simbol aspirasi negara, dan telah menawan hati golongan muda di seluruh dunia dengan animasi dan reka bentuknya. Saya menoleh ke belakang sejarah kita sambil bertanya kepada diri sendiri, bagaimana UK telah berubah? Walaupun masih kuasa besar,
Pengaruh kita nampaknya tidak lagi sehebat dahulu. Memikirkan semua ini, saya berasa kagum dan sedikit cemburu dengan pembangunan Malaysia. Tetapi, pada masa yang sama, timbul rasa hormat. Saya merasakan bahawa semangat usaha, kegairahan, dan inovasi mereka benar-benar menakjubkan. Timbul idea, adakah kita juga perlu berubah? Tetapi saya segera menggelengkan kepala. Tidak, kita mempunyai kekuatan kita sendiri. Kita perlu mencari cara untuk menerima perkara baharu sambil mempertahankan sejarah dan tradisi yang panjang, serta budaya kita yang berkelas. Apabila saya berfikir begitu, hati saya terasa lebih ringan. Peningkatan status global bahasa Malaysia mula dilihat bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk UK melonjak semula. Semasa membuat liputan tentang pertumbuhan bahasa Malaysia yang menakjubkan, saya secara semula jadi mula memberi perhatian kepada konteks sejarah di sebaliknya. Khususnya, jalan kebangkitan yang dilalui oleh Malaysia adalah tema yang tidak dapat dielakkan. Dan saya menyedari bahawa sejarah inilah yang menjadikan kisah kejayaan Malaysia yang menakjubkan itu lebih bersinar. Sejarah Malaysia bukan sekadar catatan pembangunan ekonomi, tetapi kisah kesakitan yang mendalam dan semangat wajah yang mengatasi semua itu. Pada tahun 1970-an selepas peristiwa 1969, Malaysia berada dalam keadaan yang sukar. Tempo ini adalah masa kesakitan dan kehilangan yang tidak dapat digambarkan bagi rakyat Malaysia. Namun, pada masa yang sama ia adalah masa yang membuktikan daya hidup dan semangat wajah rakyat Malaysia. Di tengah-tengah kehancuran kekacauan ekonomi, sosial, rakyat Malaysia bangkit tanpa berputus asa. Walaupun pada masa yang gelap itu, apabila sumber dan makanan tidak mencukupi, keinginan rakyat Malaysia untuk membina semula tidak pernah padam. Dasar ekonomi baru, pengenalan syarikat-syarikat nasional yang besar, dan pembangunan infrastruktur yang pesat adalah bukti semangat wajah rakyat Malaysia. Saya mendapati bahawa semangat-semangat wajah inilah yang menjadi akar kepada budaya Malaysia hari ini. Pemulihan pasca kemerdekaan atau pasca peristiwa adalah benar-benar menakjubkan. Ia adalah pemulihan ajaib yang mengejutkan seluruh dunia. Keberanian rakyat Malaysia yang bangkit daripada tiada apa-apa dengan teknologi dan kerajinan telah memberikan inspirasi kepada banyak negara di seluruh dunia. Semangat usahawan seperti Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari atau tokoh-tokoh yang memacu pembangunan negara telah menyentuh perniagaan di seluruh dunia dan membawa kepada pembangunan industri Malaysia. Semangat wajah inilah yang membentuk Malaysia hari ini. Apabila saya mengetahui sejarah ini, saya berasa hormat yang mendalam terhadap ketabahan dan daya tahan rakyat Malaysia. Adalah menakjubkan bahawa mereka tidak kehilangan identiti mereka walaupun dalam keadaan yang sukar dan sentiasa berusaha untuk pemulihan. Saya sedar bahawa semangat ini telah menjadi asas kepada pertumbuhan Malaysia yang luar biasa hari ini. Proses pertumbuhan ekonomi Malaysia pasca kemerdekaan adalah benar-benar keajaiban. Bermula dari sebuah negara yang masih mempunyai parut konflik pada tahun 50-an, 60-an, ia berkembang menjadi kuasa ekonomi serantau kedua atau kuasa ASEAN yang terkemuka hanya dalam beberapa dekad. Ini benar-benar tidak dapat dipercayai. Saya berpendapat bahawa watak kebangsaan rakyat Malaysia yang cemerlang dan keazaman mereka untuk maju memainkan peranan besar dalam proses ini. Di sebalik pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang juga disebut sebagai keajaiban, terdapat kerajinan dan kejujuran rakyat Malaysia, semangat pendidikan yang tinggi, dan semangat cabaran yang tidak pernah menyerah. Khususnya, kegairahan rakyat Malaysia terhadap pendidikan adalah benar-benar menakjubkan. Imej ibu bapa yang mengutamakan pendidikan anak-anak mereka walaupun dalam keadaan miskin dan pelajar yang belajar hingga larut malam, bukankah ini daya penggerak yang membawa kepada kejayaan Malaysia? Selain itu, semangat inovasi rakyat Malaysia juga menakjubkan. Mereka telah melahirkan syarikat-syarikat bertaraf dunia dalam pelbagai bidang industri seperti produk elektronik, otomotif, dan perkhidmatan. Syarikat-syarikat seperti Petronas, Proton, atau kejayaan dalam industri kewangan Islam, Halal telah memimpin pasaran global atau serantau. Di sebalik pencapaian ini, saya percaya terdapat semangat inovasi dan penambahbaikan yang mendalam dalam diri rakyat Malaysia. Melihat imej Malaysia seperti ini, saya berasa hormat yang mendalam. Pertumbuhan sebagai sebuah negara yang mengatasi kesakitan masa lalu dan memimpin dunia adalah benar-benar menakjubkan. Pada masa yang sama, timbul pemikiran bahawa UK kita juga mempunyai banyak perkara untuk dipelajari. Semakin saya melihat kisah kejayaan Malaysia ini, semakin saya ingin tahu tentang Malaysia.
Saya ingin memahami lebih mendalam mengapa negara ini dapat berkembang begitu pantas dan apakah budaya serta semangat mereka. Selepas mengetahui tentang kesukaran sejarah dan penaklukan Malaysia, saya menyelidiki lebih mendalam tentang pencapaian global yang telah dicapai oleh Malaysia. Dan fakta-fakta yang saya temui dalam proses itu membuatkan saya lebih terkejut. Pertama, kedudukan Malaysia dalam bidang industri adalah benar-benar menakjubkan. Khususnya, pencapaian dalam industri halal global dan kedudukannya dalam teknologi semikonduktor, elektronik serantau adalah luar biasa. Saya terdiam apabila mengetahui fakta bahwa Malaysia memainkan peranan penting dalam rantaian bekalan global untuk chip semikonduktor dan sebagai hub kewangan Islam global. ARM, sebuah syarikat reka bentuk semikonduktor yang merupakan kebanggaan UK, kini berada di bawah kumpulan SoftBank Jepun, atau syarikat global yang berpangkalan di Asia, yang kini mempunyai pautan kuat dengan rantau ini. ARM pernah menjadi simbol kekuatan teknologi UK, tetapi ia telah diperoleh oleh sebuah syarikat Asia pada tahun 2016. Ini dianggap sebagai contoh yang menunjukkan realiti industri teknologi global. Kisah ARM, sambil menunjukkan kekuatan teknologi dan inovasi UK, juga mendedahkan cabaran yang dihadapi oleh UK dalam teknologi global. Pasaran kandungan budaya juga sama. Animasi dan permainan buatan Malaysia, serantau, kini disukai oleh kanak-kanak di seluruh dunia. Khususnya, melihat produk inovatif seperti animasi Upin, Ipin, atau kejayaan global syarikat permainan Asia, saya tidak dapat menahan rasa kagum terhadap keupayaan teknologi dan imajinasi Malaysia. Pencapaian dalam industri bahan dan komponen adalah lebih mengejutkan. Walaupun tidak kelihatan di permukaan, fakta bahwa komponen dan bahan Malaysia adalah penting dalam telefon pintar dan peralatan elektronik di seluruh dunia menunjukkan bahwa kekuatan teknologi Malaysia berada pada tahap yang tiada tandingan. Menghadapi realiti ini, saya sekali lagi merasakan betapa sukarnya keadaan UK kita. Namun, pencapaian Malaysia tidak terhenti hanya dalam bidang industri. Kejayaan dalam bidang kandungan budaya adalah lebih menakjubkan. Kejayaan animasi dan komik Malaysia, atau yang dihasilkan di rantau ini, adalah benar-benar luar biasa. Apabila saya mendengar berita bahwa animasi dengan watak-watak yang dihasilkan di Malaysia menjadi fenomena sosial di seluruh dunia, saya terpaksa mengakui hakikatnya. Hati saya menjadi bercampur baur apabila mengetahui bahwa di samping kegemilangan kesusastraan dan teater yang kami banggakan di UK, kini kisah-kisah Malaysia menawan dunia. Dalam bidang permainan dan karakter juga, Malaysia sedang mengukir sejarah baharu melalui studio-studio di rantau ini. Walaupun drama BBC kami diiktiraf di peringkat global, dunia unik dan kisah mendalam animasi dan permainan Asia, Malaysia, cukup untuk memikat peminat di seluruh dunia. Apa yang lebih menakjubkan ialah kejayaan budaya ini membawa kepada soft power dan meningkatkan pengaruh Malaysia di pentas antarabangsa. Berat suara Malaysia dalam sidang kemuncak GCU atau Perhimpunan Agung PBB telah berubah sepenuhnya. Khususnya, pengalaman dan penyelesaian Malaysia dalam isu-isu global seperti teknologi hijau, kewangan Islam, dan aktiviti pengaman menarik perhatian. Satu episod amat kekal dalam ingatan saya. Dalam persidangan antarabangsa baru-baru ini, seorang wakil negara membangun dilaporkan berkata dalam ucapannya, "Kami mahu menjadi negara seperti Malaysia." Saya menyadari bahwa pengalaman Malaysia yang melonjak dari sebuah negara membangun kepada negara maju telah menjadi role model bagi seluruh dunia. Semasa membuat liputan tentang semua pencapaian ini, saya berasa terharu yang mendalam, tetapi pada masa yang sama, saya mempunyai emosi yang bercampur baur. Saya berasa bangga dengan kejayaan Malaysia, tetapi pada masa yang sama, saya berasa sedikit kecewa dengan keadaan UK kita. Semasa membuat liputan tentang pencapaian global Malaysia yang menakjubkan, saya secara semula jadi mula berfikir secara mendalam tentang masa depan Malaysia. Dan potensi Malaysia yang saya temui dalam proses itu membuatkan saya lebih terkejut. Pertama, daya saing Malaysia dalam bidang AI dan robotik, yaitu teknologi inovatif masyarakat masa depan, menonjol. Walaupun bukan setinggi gergasi global, kemajuan di pusat penyelidikan dan universiti di Malaysia adalah bertaraf dunia serantau. Sementara itu, hati saya terasa berat dengan realiti bahwa UK kita ketinggalan dalam bidang ini. Kita, yang pernah melahirkan Alan Turing, kini terpaksa menyerahkan kedudukan itu kepada Malaysia atau kuasa Asia lain. Apa yang lebih menakjubkan ialah Malaysia menyumbang kepada penyebaran nilai sosio-budaya, melangkaui pembangunan ekonomi dan teknologi.
Khususnya, tahap kesadaran sivik rakyatnya sangat tinggi. Semasa membuat liputan tentang tindak balas semasa bencana banjir besar atau krisis lain, saya sangat terkesan dengan kesadaran ketertiban dan semangat tolong-menolong rakyat Malaysia. Walaupun dalam keadaan yang melampau, tiada rusuhan, mereka saling membantu dan berbaris menunggu, dan imej penyokong yang mengutip sampah di stadium sebelum pulang adalah contoh kepada banyak negara barat, termasuk UK kita. Dalam tindak balas terhadap pandemik COVID-19 juga, kesadaran kebersihan yang tinggi di Malaysia menonjol. Sikap tidak kekok memakai pelitup muka dan menganggapnya sebagai pertimbangan untuk melindungi orang lain, ini menjadi teladan kepada seluruh dunia. Sementara itu, UK kita mengalami banyak kesukaran akibat kekeliruan dalam tindak balas awal. Menghadapi realiti ini, saya sekali lagi terkejut dengan tahap kesadaran sivik rakyat Malaysia. Apabila kita menggabungkan semua aspek ini, saya merasakan bahawa Malaysia kini telah melampaui sekadar kuasa ekonomi dan telah melengkapkan dirinya dengan maruah sebagai negara maju yang sebenar. Bukan sahaja kekuatan ekonomi, tetapi juga keselamatan sosial, tahap kesadaran sivik, dan keharmonian antara tradisi dan kemodenan. Dalam semua aspek, Malaysia sudah berdiri sebaris dengan negara-negara terkemuka dunia. Menamatkan liputan ini, saya sangat teruja untuk melihat peranan yang akan dimainkan oleh Malaysia di pentas dunia pada masa hadapan. Dan saya sangat ingin tahu tentang nilai dan visi baharu yang akan mereka tawarkan dalam proses itu. Pada masa yang sama, saya sedar bahawa UK kita juga mempunyai banyak perkara untuk dipelajari daripada contoh Malaysia. Sebagai koresponden BBC, saya yakin bahawa melalui liputan ini, saya telah menangkap aliran baharu dunia. Kehadiran Malaysia, melangkaui kejayaan sesebuah negara, menunjukkan paradigma baharu untuk keharmonian dan pembangunan dalam masyarakat global abad ke-21. Saya akan terus memerhatikan aliran perubahan ini dengan teliti dan menyampaikan pandangan yang mendalam kepada anda, para penonton. Terima kasih kerana meluangkan masa yang lama bersama saya. Bagaimana cerita hari ini? Saya berharap liputan Laura Davis tentang Malaysia akan tersebar sebagai angin positif di seluruh dunia. Sila tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Dan sila kongsi kisah yang menyentuh hati ini dengan orang di sekeliling anda dan bincangkannya bersama-sama. Akhir sekali, langganan saluran dan penetapan notifikasi suka yang hanya mengambil masa kurang daripada 1 saat adalah dorongan besar untuk penghasilan video. Ini adalah kisah menyentuh hati yang menyampaikan keikhlasan dengan penuh emosi kepada anda. Semoga anda juga menjalani hari yang bahagia hari ini.